Allah pun malu juga nak lindungkan dia. Yang seorang lagi dia belah, cabut lari balik. Kalau ada uzur tak apalah, tak ada apa saja, tak mau mengaji. Orang ni Nabi kata dia lari perlindungan Allah. Oleh kerana sengaja dia lari, maka Allah pun tak lindungkan dia. Kenapa? Sebab Nabi kata berjaya ilmu ni raudatun, satu taman daripada taman-taman syurga. Salam tadi kita minta doa, Allahumma inni as'aluka ridhakal jannah. Nak minta masuk syurga, tiba-tiba kita lari daripada taman syurga. Bodoh lah kita, jahil kita. Baik, muka surat berapa kita berhenti dulu? Bab berapa ni? Sambung. Hampa beli kitab tak buat main ke? Beli kitab banyak tu kan? Kena buat main, beli banyak mahal RM10 tu. Bab yang kau apa? Sebab saya jawi. Yang saya jawi hampa rumi. Cuba tengok, buka surat, buka surat. Ya, saya boleh tengok oleh rumi balik. Hampa murid Khair Johari ni lah. Allah, tak salah kena ikut rumi. Atas ke bawah? Peranggan yang kau apa tu? Baca dekat tu. Maka diketahui ikut sambung, diketahui olehmu. Baik, InsyaAllah kita sambung balik pelajaran kita pada pelajaran yang lalu tentang azab dosa orang yang tak semayang ni, ya. Sambung kita dulu. Sambung dia. Maka ketahui olehmu, antukah? Ya. Maka ketahui olehmu bahawasanya orang yang meninggalkan sembahyang itu diganda-ganda baginya siksa. Maka didatangkan pada hari kiamat sesungguhnya telah dibelenggu, diikat kedua tangannya dan dihimpunkan keduanya pada tengkuknya. Padahal malaikat memukul mereka itu dan dibukakan baginya pintu neraka Jahannam. Maka dimasukkanlah ia pada pintunya seperti anak panah, pada segera lajulah. Maka jatuhlah ia terdahulu, kepalanya terguling ke bawah hingga sampai pada Qarun. Qarun ni apa? Tokoh koprat zaman Firaun. Dan Haman, pada menteri kerajaan Firaun yang terkebawah daripada neraka. Baik, InsyaAllah hari ini kita sambung balik pelajaran kita pada pelajaran yang lalu. Di antara azab orang tak sembahyang kita cerita dulu, ada azab di dunia, ada azab dekat nak mati, ada azab dalam kubur, ada azab hari kiamat. Jadi sambung cerita ni, Syekh ni bawa lagi hadis. Esok orang tak sembahyang ni diikat tangan atas tengkuk dia. Malaikat akan godam dia, laju dia masuk neraka tu macam anak panah, jatuh kepala terguling ke bawah satu kelas neraka dengan Qarun. Sebab syurga ni ada 70 kelas, neraka pun ada kelas juga. Yang paling teruk neraka dahsyat, neraka Wil, yang paling dahsyat. Di antara tempat ni orang yang abaikan semayang. Satu lagi orang ni pula besok satu kelas neraka besok dengan Qarun. Qarun ni dia tokoh koprat, orang kaya zaman Firaun. Dulu tak ada bank. Menurut ceritanya, ulama-ulama cerita, kaya dia tu anak kunci dia, anak kunci peti besi dia diangkut dia 100 ekor unta. Bukan peti besi, anak kunci dia. Bayangkan retah dia berapa banyak. Akhirat tenggelam dalam tanah, dalam bumi. Entah kalau ada peluang pergi buat umrah, entah ambil pakej pergi ke Mesir. Masa saya mengaji sana dulu, saya dan 2 kali pergi tempat tu. Nama Buhairah Qarun, Tasik Qarun.
dengan qaharah bukan dalam 2 jam. Di tengah-tengah padang pasir ada tasik. Luas tak nampak apa. Biasa tasik ni ulu sungai. Tidak, tengah-tengah padang pasir ada tasik. Biasa tasik kalau macam di Perak kami rumah tu tasik Lombok banyaklah. Tasik buatan. Biasa tasik ni ulu sungai. Tasik Banding ulu sungai Perak. Tasik Kenyir ulu Terengganu. Tasik Pedu ulu sungai Muda. Tasik Bukit Merah ulu sungai Korau. Biasanya ulu. Dan pelik pula Tasik Qarun ni ada ombak. Tasik mana ada ombak? Tasik Pedu tak ada ombak. Tasik Bukit Merah tak ada ombak. Tasik Gelugong lagi tak ada ombak lah. Pelik. Di tengah-tengah padang pasir ada tasik. Dalam itulah Allah tenggelamkan harta dia, Qarun. Sebab tu saya tak setuju sangat orang duk buat sokan tu mencari harta Qarun. Tu duk cari harta yang Allah laknat. Duk buat sokan pula, buh nama pula harta Qarun. Buhlah nama lain, harta istimewa ke, ajaib ke apa, buh pilah. Ibu harta Qarun, harta Allah laknat. Ditelan dalam bumi. Dicerita Qarun, ya. Haman ni pula para menteri kerajaan Firaun lah, satu parak dia dengan Qarun tu, ya. Dan satu riwayat daripada Rasulullah SAW bahawasanya bersabda ia, tiada halal, entah kena potong sebenarnya silap, tiada halal memberi bukan mengambil, ya. Silap, entah kena pindah sikit. Kitab tu banyak, dia punya silap cetak banyak. Ustazah tu pula apa yang cetak silap semua dia salin, dia urumi, dia tak takik. Tiada halal memberi zakat bagi orang meninggalkan sembahyang. Tak halal ni apa? Haram, tapi sah perbuatan kita berdosa. Dalam fiqh ni ada istilah dipanggil tidak salah segi undang-undang, tapi salah dari segi moral. Satu contohlah dalam bab jual beli dan fiqh kita rujuk. Ana cadang nak beli rumah hantar harga 100,000. Bulan 5 potong nama. Mai sahabat kita Anas kata, Ustaz beli rumah saya serupa sebelah rumah dia, saya nak jual 90,000 ya. Dia tahu untung ambil kain tata dia ambil cengkeram balik, beli kat dia untung murah 10,000 lagi. Jual beli saya dengan sedia sah, tu perbuatan tu haram. Kenapa? Mungkin janji dengan dia. Itu dipanggil tidak salah dari segi undang-undang, tapi salah segi akhlak moral. Kan ada istilah undang-undang, ada istilah fiqh pun ada. Inilah zakat sah tapi berdosa kecuali kita beri alasan dakwah. Pak Long ni kalau tak semayang lagi tahun depan saya tak beri zakat dah ni. Kita boleh bercakap, boleh bersembang dengan dia kan. Semata-mata dia tak beri zakat tak boleh. Macam orang isap dadah tu kita kena ingat anak-anak dia, kesian anak bini tu. Orang macam ni kita kena bagi zakat. Kalau nak bagi benar. Beli harga kita lain dia RM200, kita kata zakat kita, beli beras, beli gula. Kalau bagi duit sakut saya diberi dadah. Beli gula dia tak jual gula lah kot. Beli beras tak jual. Tu cara boleh buat. Dan orang tak semayang kata dia, sabda jangan kamu diam sekampung dengan dia, serumah dengan dia, satu kampung pun tak boleh. Tu orang dulu di pulau orang tak sembahyang di Tikan Batu tu, dia ada sembut besar, mana-mana ahli qaryah tak main sembahyang di masjid, yang buat maksiat kalau mati kenuri sebagainya, orang masjid takkan pi. Kalau mati pula kubur letak sebelah, tak boleh masuk dalam panggaman, dibuat istihar di barakah Tikan Batu. Setengah tempat tu cadang dengan dia, tak ada payahlah bang mak ke orang lain, dia beradik kita juga, pupu-puyang kita juga. Tapi nak ajak boleh. Saya ingat dia ada di Kuala Lumpur. Sahabat kita ni orang Melaka, dia ni kasar sikit. Rumah pelik Taman Sri Sarawak tu. Saya ada pergi ceramah tu. Bang Dolah ni cengih dia.
Surau di bawah, Allah surau untuk pelik kalau dia turun jemaah separuh pun tak muat dah. Aduk main pelanggan tetap je lah. Akhirnya dia cerdik pakat ramai-ramai surau. Depa biasalah orang ni nak cari surau masalah mati yang kenuri ya. Kenuri papi, kenuri tak papi. Pi habis semua selesai, arwah ke tahlil ke apa selesai. Akhir masa nak balik ni Cik Mat, kita orang dah datang rumah Cik Mat, tunaikan hajat Cik Mat. Lepas ni Cik Mat kena tunaikan hajat kami pula. Apa saya apa pula, kenuri pula insya-Allah. Cik Mat kena tunaikan hajat kami. Cik Mat kena datang jemaah surau di bawah. Kalau Cik Mat tak datang juga jemaah surau di bawah ni, ialah awalan wa akhiran kami datang rumah Cik Mat ni. Ada kesan, memang pakat mai. Tak mai pakai tak pi dah lah, kenuri hang mati hang jaga hang bicara orang lain, kami tak mai dah. Dia kena ajak itu. Dipanggil takdib. Duk seru-seru dah, rotok pintu dah, mai dah juga. Kena takdib macam Nabi pernah pulau 3 orang sahabat Nabi yang tak berjuang dalam perang Tabuk. Salam tak dijawab, mati kenuri tak dipi, tak jemput, nak sembang orang tak layan. Boleh ambil tak tertib. Tidak tertib sebab apa? Kita marah kerana agama, bukan marah kerana dunia. Kalau kita tak layan, dia dah rasa tak ada apa. Nampak tak? Kena gitu. Dia kena pakat ramai lah. Seorang dua tadi kan kena pakat ramai. Semua kesan tu ada. Dan jangan sekudukkan dia kerana bahasa Allah Ta'ala turun atasnya. Semeja dengan dia pun tak boleh, kecuali dakwah. Duduk semeja makan dengan dia, dia semayang tak? Kita semeja ni, laknat Allah turun tu dengan dia, dengan kita berkenal sekali. Kita tak boleh kawan kecuali dengan tujuan dakwah. Berat semayang tuntutan dia. Sebab tu entah kalau tengok dalam kitab Mutul Musalli, ada Ustaz Mutalib banyak-banyak. Dia kata wajib atas pemerintah mengambil hukum pada mana-mana rakyat dia yang tak semayang. Maknanya kerajaan kena bertindak kepada rakyat dia yang tak semayang. Macam mana? Jemaat je lah. Sebab tu Tok Guni Aziz pada dia jadi mentah besar Kelantan dulu, dia hantar proses dia nak Islamkan orang Kelantan ni pasal malam. Pasal malam dia arahkan tengah jam kena tutup hormat waktu maghrib dan kena pergi semayang lah. Ke taklim niaga tak ada apa. Mongok juga orang Kelantan mula-mulanya. Oh, ikut suka orang lah, orang nak niaga, dia kucau orang buat apa. Oh, nak terima makan, biarlah. Tok Guni Aziz pergi ceramah kat peniaga pasar malam. Adik kakak sekalian, adik kakak kena ingat gatik. Gatik tu, gatik sama lah. Adik kakak kena ingat gatik. Adik kakak duk cari makan, duk meniaga, siapa tak semaya, adik kakak kena ingat gatik. Satu waktu kita tinggal semaya, kita tertepah neraka 70 tahun. Padai ke adik kakak duk utul 5-60 riyal dengan nak tepah neraka 70 tahun. Lepas tu adik kakak kapas tua-tua pergi ke Mekah dengan pitih cari dengan tak semaya ni. Pitih dengan tak semaya ni adik kakak bawa ke Mekah. Nak dapat haji mabrur ke haji beru gitu je. Lah elok tak apa, lah orang faham dah. Mula-mula lah orang faham dah. Orang Kelantan tak pergi dah dekat maghrib. Kita tengok semai panjang jalan tidak, Allah pasak malam ya Allah, iblis syaitan apa yang banyak sangat. Dekat maghrib orang kita kalau nak beli, lepas maghrib dia tak pergi. Gamak yang meniaga makcik hak beli gamak haid belaka, gamak ni agak saya gamak. Ada main period belaka agak saya gitu gamak. Nak berkat je mana? Semayang apa tak. Maghrib bukan lama sejam suku ya. Tak lama sejam suku ya. Antu kata pemerintah ni, dalam Kelantan tak ada masalah.
Dia dah terbiah, dia dah elok. Sini kita pun nak mula lagi kiki narah lah. Hormat sekurang-kurang. Di Kelantan denda. Bila denda lah, ada undang-undang pasal berapa ringgit kena siapa tak katuk. Bila ni pakat faham. Orang pun tak pi, mereka pun pakat katuk niaga. Yang tu kata kuasa politik tu. Sebab itulah kekuasaan boleh merubahkan sesuatu. Macam saya dakwah cerita ke Ampar ni, cerita Tutup Uni Aziz kata dulu ni ada kakak amba bersana di tie. Ambil berayak ke kakak judi tak boleh, arak tak boleh, capo jatah betina dosa belaka. Ada kakak nak pakar-pakar, tak siap pakar sudah. Hampa faham kan ni aku cakap ni? Faham tak pula. Dulu ni saya bersanak di tiang mengajak jalan tak ada. Hampa nak dengar. Ha ni haram, ni halal, ni sebab zaman tu saya duduk di tiang, tak ada kuasa politik, bukan kuasa politik. Lah ni hamba bersana di kerajaan. Hak duduk mengajar di kakak hak judi tak boleh, arak tak boleh, judi campur jatah betina dosa belaka. Dengan kuasa yang ada pada hamba sekat judi di Kelantan, hamba sekat arak di Kelantan, hamba kawal tempat-tempat maksiat. Sebab apa? Sebab hamba dah bersandar di kerajaan, tidak lagi bersandar di tiang. Sebab hamba ada kuasa. Tu yang kata kuasa tu penting. Betul Rasulullah dia bukan sekat pegang tasbih je. Dia juga sebagai orang politik, dia juga sebagai seorang imam, dia juga sebagai tokoh masyarakat, juga sebagai tokoh keluarga. Jangan ikut Nabi taruh janggut pakai serban sembahyang sunat je. Jangan ikut semua lah. Nampak dah? Tu baru sunnah Nabi betul. Ikut sekat-sekat taruh janggut, sembahyang sunat, akikah korban, hak lain tak ikut. Yang segi amal ekonomi tak ikut, politik tak ikut, masyarakat tak ikut. Itu tak kena cara Islam kita lah kan. Baik, jadi maknanya kuasa tu. Sebab itulah kita kena boleh guna kuasa untuk pasang ayat itu semayang. Macam Taliban di Afghanistan dulu. Dia mazhab Hanafi ni ada qaul, bukan pendapat yang qaul ada pandangan dan mazhab dia. Jemaah tu wajib. Sebab tu dia mazhab Hanafi sebagian kaum mengatakan wajib berjemaah. Sebab tu Taliban yang ambil pendapat tu, siapa tak sembahyang jemaah dia tiba dengan rotan, keras lah, kasar, tapi aman. Dadah tak ada, sabun ayam tak ada, mai Khurzai apa hak baru apa Khurzai apa Hamid Karzai sabun ayam lemak lucah bagiannya tu yang Taliban marah. Tak apa pendekatan cara yang penting nak bagi rakyat tu ikut agama kan. Dan lagi sabda Rasulullah, awal-awal satu dihitamkan pada hari kiamat muka orang meninggalkan sembahyang. Muka tu kalau saya ni hitam dia lagi ya. Allah. Dan setelah Rasulullah bawa sabda ia, aku lihat seorang laki-laki daripada umatku datangkan dia malakal maut. Malaikat maut apa? Malaikat yang ambil nyawa tu lah. Pada lelaki itu orang buat bakti ibu bapaknya, maka menolakkan ia daripadanya oleh baktinya, pahala tu akan saktal maut. InsyaAllah ke depan, bulan depan kita cerita bab baik dengan mak ayah, azab dahka orang dosa dengan orang dahka mak ayah. Saya tak mudah banyak lagi lah. Dia nak ceritanya bab baik dengan mak ayah tu memanjangkan umur kita. Dan kulit seorang laki-laki daripada umatku sesungguhnya telah dikeraskan, disiksa atas kuburnya, maka datangkan dia uduk, maka melepaskan bersiksa kuburnya itu. Pala uduk tu, sebab tu uduk ni, sebab tu kalau boleh kita ni saya ada semayang bagus. Saya tak ikut tok guru saya di Kelantan dulu. Dia satu orang tok guru yang saya ada semayang. Dia nak tokar kena bersentuh dengan bini, kata kentut cari suruh masjid ambil semaya. Rasa tak puas, macam duk telanjir tak ada semaya. Dia mati pun dalam tidur. Mesti dia lah. Semua sunat semayang, teman-teman nak tidur, kan tidur separuh pada mati. Saya mengajak mak-mak datin, buat apa ambil semayang ustaz, karang aksiden dengan bapaknya, karang batal juga, baik tak payah, kata dia. Saya kata mak datin cerita batal, cerita lain lah mak datin. Sunat ambil semayang nak tidur, karang batal cerita lain lah.
Janganlah betul benda pula tak bantai panjang. Ayahan jangan rapat ni pada semayang tau. Pakai betapa lah ayahan tangan tak boleh menguat langsung lah. Mak ada semayang. Dia silap faham dah. Dia sunat ambil semayang tidak soal batal cerita lain. Kita lena sekali batal dah wuduk pun kan. Kira dan kulihat seorang laki-laki daripada umatku sesungguhnya telah mengelilingkan dia oleh malaikat Zabaniyah yang jaga neraka nak menyiksa akan dia, maka dia datangkan zikirnya dan tasbihnya melepaskan daripada siksa mereka itu. Ini zikir ni apa dalam bahasa Arab? Melayu kata apa? Sebut dan ingat. Yang faham zikir tu, sebut dan ingat. Mana afdal, ingat dengan sebut? Ini soal timbul. Sebut dengan ingat, mana afdal? Afdal ingat di hati daripada tersebut. Sekurang-kurang kita buat, kita tahu aku nak buat ni benda ni dosa ke haram ke halal, itu sudah zikir walaupun tak sebut subhanallah. Tiap-tiap satu benda yang berlaku dalam hidup kita ni, mai kat kita nak buat satu benda, kita tanya benda ni halal ke haram, dosa ke pahala, sudah zikir. Sebab kita tak mau kita ni, sebab orang kita ni banyak syiar. Saya pernah satu forum di mana Pening panggil saya, tajuk dia sambutan Nabi SAW antara slogan dan penghayatan. Saya kata orang Melayu ni pasal slogan, pasal syiar, tu Arab pun kalah. Pasal Melayu ni, pasal orang kata macam mengada-ngada. Takbir raya, hidup berlagu ni Melayu sampai belacan ya. Allahu Akbar Allah. Kalau orang Arab tak ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tak sedih langsung raya sana. Melayu kita sini, baik Melayu petani Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, semua berlagu. Mana dia ambil, siapa tak tahu reka. Saya ada umur 56 tahun, dengar lagu tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allah. Yang tu Tuhan teriak tu, Tuhan mana dia balik. Kalau tu Arab raya sini, tu Arab dengar takbir raya, yang dia pun teriak sama. Negeri anak tidak ini macam ente punya banyak sedih. Kalau tengok kata gaya takbir raya ni, orang Melayu kita taubat nasuha berbenar lah kata orang Perak ni. Cara takbir raya tu seolah-olah, ya Allah, ampun ya Allah, kami seri ya Allah, kami tak mau buat lagi ya Allah. Rupanya takbir burung tiup, abu apa pun tak ada. Kita Ho Kedah berselawat, Perak berselawat, Kuala Lumpur berselawat, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Tak tahu tu dia lah. Stadium Bukit Jalil, pesta muzik antarabangsa, mati 4 orang, dadah se-arak tu dia biar. Tu orang panggil kita ni, nak kata munafik marah, tapi itulah hakikat dia. Satu masa duk puji Nabi, satu masa cinta Nabi, satu masa kasih Nabi, satu masa jauh orang daripada Nabi. Apa kata kita ni zikir di lidah aja, hati tak ada. Syiar aja hebat, amalan tak ada, elek pucik. Ini akibat ni. Itu sebab kita ni Tuhan bala kita, pergi terbang sampai berapa hari dah doa tak mustajab. Malah ada malam bila saya berceramah, saya ingat pasal apa doa kita tak mustajab. Internet orang ada ambil buku tu kan, nak kata saya
tak main ikut. Yang buku panduan doa yang kuning ni tuan ambil buku tu. Kita nak pasal apalah Tuhan tak mustajab doa kita ni. Ayat Yasin dah 2 tempayan dah, tak makbul lagi. Rupanya anak kunci ni kita tak buka punca ni. Di antara syarat-syarat mustajab doa tu apa? Kita kena bertaubat dengan taubat nasuha. Ada masa-masa dia pula. Macam istisqa, mai minta hujan ke bawah. Ana pengalaman ana buat sekali masa majlis di Kedah dulu. Tahun 70 Kedah kemarau 3 bulan. Habis. Allah merakah bila nak benang ke siang benang, tak nak buat benang. Sebenarnya istisqa ni yang daripada buat tu di masjid tu, tu yang tu boleh lah. Atau afdal. Ada istisqa minta hujan apa? Sunat puasa 3 hari. Puasa apa? Puasa qadha ke nazar ke sunat. Hari yang keempat turun buat di padang, bawa ke bawah lembu ayam itik, tambak tepi pokok, bawa budak-budak landui, bawa mai duduk sekali. Mai pula dalam pakaian bekerja, bukan pakai make up macam elok-elok dak. Munajat sungguh dengan Allah Ta'ala. Kami buat pukul 9, sebelah habis dengan khutbah jemaat, pukul 2 petang hujan dia turun, Masya Allah. Tu dia lah mustajab. Kita ikut prosedur. Pasal apa anak kunci kita tak buka? Nak buka macam mana? Kata bang ni, tu pun kata sakat letak Hindi dah, tapi confirm dah juga. Duk objek tu yang puduk. Pasal apa Tuhan tak makbul? Saya teringat balik Nabi kata, la ta'murunna bil ma'ruf, nakam suruh buat baik, wala tan'amu munkar, kamu kena larang orang buat jahat. Bukan sakat ajak buat baik, hang kena cegah kemungkaran sama. Aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaikum iqabah, kalau kamu tak suruh buat baik atau tak larang buat mungkar, insya-Allah Taala datang ke balak. Balak tu macam cara kemarau, banjir, penyakit. Summa tad'u khiyarukum, kena orang baik berdoa di kalangan kamu. Tok lebay berdoa, waliullah berdoa, maulana berdoa, fala yustajab lakum, Nabi kata doa kamu tidak diperkenankan. Ini dah punca dia. Pasal Islam kita ni Islam serba boleh. Islam lalat, taib puhung, sekaya puhung. Ini payah ni. Islamul dalca wal pasmu wal roja. Jadi macam ni. Nak makbulnya mana? Nabi dah kata. Tu imam berdoa lah, bergedik-gedik tangan macam kena sawak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa rasulika ambil. Kalau kita cek balik pasal apa Tuhan tak terima, muhasabah balik. Pasal apa jadi macam tu? Punca daripada kita sendiri. So saya kata zikir di hati, ingat di hati tu apa? Jadi amalan tu, zikir ni pula bukan mesti dengan tasbih. Tasbih ni alat. Entah kalau tengok orang Arab di Mesir di Kristian tu benar, tasbih tu biasa ya. Dia pertama si sejuk ni, dia kaku tangan, dia main dia tu, dia macam exercise. Satu lagi dia tasbih ni macam orang panggil sumber inspirasi, ilham. Kita duk main janggut seorang kita menjawab, aku nak pergi ke mana hari ni? Dia pagi tu duduk main. Mahal tu RM1,000 pada tu yang mahal. Kita kalau pegang tasbih, kahu Allah punya orang lah, kata orang Perak. Di sana tak boleh kira puak penyangak pegang tasbih, mata tu liang. Memang ada tasbih tu alat. Hindu dia ada, tapi Tok Sami dia besar-besar buah petai tasbih. 3-4 calik, dahi pun calik, dada pun calik. Ada zikir cara dia lah. Buddha tasbih ke dem. Dia adalah baca apa benar apa baca. Alah tak kisahlah kan, tak apalah. Patulan ni ada anak dia
Satu lagi ada duduk nombor yang ada 10 rial, hak Cina buat. Senang pakai tu. Kita kalau jogging, kita jogging, kita berjalan saja tak sonok dia kan. Semua dia berzikir. Subhanallah, kelkong, subhanallah, kelkong, subhanallah, kelkong. Jumpa, Waalaikumsalam. Jogging Allah, berjalan sikit, exercise badan sikit. Pak bayar kita lama macam apa? Tengok, dah 327. Kalau pakai tasbih tak ingat, berapa tadi tak tahu. Sebab ada orang yang jenis amalan sehari dia buat istighfar 1000 kali, esok pula la halala 1000 kali, lusa pula usaha 1000 kali. Dia jadi amalan dia. Allahumma salli ala Muhammad 10 kali. Amal-amalan dia buat 1000 kali itu. Dia kalau pakai yang tu, kita mudah ingat. Kalau pakai buah tasbih lupa berapa, tak ingat tadi tu. Itu pula tak kisahlah, pentingnya benda tu zikir. Dan zikir ni pula bukan mesti lepas sembahyang makcik. Bukan sebelum sembahyang zikir marah kerana subhanallah wa la, cik ni berlemuh tengok. Astaghfirullahalazim, hamba tak bagi tidur lagi ke? Jadikan amalan kita. Bukan semesti zikir tu kita kita pegang tasbih tak semesti. Sambil siang bawang subhanallah, alhamdulillah. Saya tahu cucuk udang dalam belanga, subhanallah, alhamdulillah. Kena besar sikit, masya Allah. Itu betul lah. Tak semestinya boleh zikir pun. Kalau ni kita pasang zikir munajat Ustaz Semam Ibrahim dalam khitab, kan untuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab dua anak, ya Allah, 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 ya Allah. Jadi boleh zikir macam dua anak tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasal lagu orang putih Michael Jackson, ayu alaka aha, ayu a strong boy aha. Besok besar jadi kutu berha, padahal mak tu zikir. Baik. Dan aku lihat seorang lelaki pada umatku sesungguhnya telah melilingkan dia oleh malaikatul azab. Malaikat azab akan menyiksakan dia, maka datang ke dia semayang yang melepaskan siksa mereka itu. Aku tengok malaikat azab nak siksa orang tu, main pada semayang melepaskan azab siksa tu. Dan kulihat seorang lelaki pada umatku bahwasanya ni sebenarnya kita kena potong silap ibarat ni. Kawan ni pun dia apa dia silap, dia semua dia ikut. Allah. Kau suruh apa ni? Harumi kau suruh apa? Kau suruh Harumi 15. Apa yang silap semua dia ikut sezah ni. Kita baca dia tak faham. Kulit seorang daripada makku bahasanya tu lidah pada bersumah-sumah, suka menceritakan lebih daripada diri sini orang lain agar dapat simpati daripada masa. Apa benar ni? Maka datangkan dia puasanya, maka beri minum ia kata tak jelas tinggal ibarat. Sebab saya masalah kitab ni, kitab Arab tak ada. Biasa semua kitab Jawi dia ambil kitab Arab, tapi kitab Arab tak ada. Bila kitab kesilapan cetak lan Jawi, bila jual kitab Arab. Tak Arab tak ada. Jadi saya pun tinggal kita tinggal ibarat tu bil selamat, takut silap terzalkan. Langkah-langkah tak apa. Dan kulihat seorang laki-laki di umatku pada hadapannya galak dan pada bawahnya gelap, maka datang ke dia hajinya dan umrahnya, mengeluarkan keduanya daripadanya. Baik.
ingat haji ni kita telah rukun Islam, masuk juga umrah rukun Islam juga. Haji wajib sekali je, sunat kot 2 letih yang kita nak ambil. Saya duk perhati tengok orang hari ni, haji hari ni dengan haji dulu. Satu orang main jumpa, dia kata, "Ustaz, saya ni Ustaz, kalaulah ada kapal haji, saya nak pergi kapal haji Ustaz. Saya pengalaman, saya pergi ke Mekah pergi haji," kata dia, "saya pergi dengan kapal. Umur masa tu umur 23 tahun, teman mak pergi. Sonok 3 bulan. Saya pergi lepas pencin Ustaz, tak sama macam pergi Ustaz dengan kapal dulu. Kapal itu susah. Memang susah lah, 3 bulan. Dia kata boleh kenal satu kapal 1,500 orang. Dan nikah dalam kapal dah, Pak Long tu duda, yang Mak Long tu janda, nikah dalam kapal dah dulu. Dulu tak ada kursus haji. Mereka pakai dengan kursus sepanjang pelayaran lah. 18 hari 2 kapal tu travel bajak haji orang dulu. Kapan nak naik, kata naik lah, duduk dalam bilik lah. Sepanjang pelayaran tu, hai, kita boleh mesra, kita pergi Kelantan melawat 3 hari mesra dah, satu baik tambah pula 18 hari, balik 18 hari sampai jadi bebesan, jadi apa, seronok. Berbeza Ustaz, saya pergi kemudian ni tak seronok, walaupun senang air condition dengan hotel dengan apa, kena tak kena orang dalam bilik kita lah. Tak. Sebab orang tua kata sebelum jadi Pak Haji kena jadi Pak Lebay dulu. Sebelum jadi Pak Haji kena jadi Pak Lebay dulu. Jangan jadi Pak Haji terkejut, tahu-tahu nak pergi haji, hukum hakam dia belajar Pak Haji, hak lain tak reti. Saya pernah jumpa satu Pak Haji bekal-bekal ayat. Sian orang tua ni. Saya ceramah maulud siang, dia bukan samping main Zuhur, dia sin baju gini je, sin baju gini je. Tak apalah, dia basuh tangan tu, basuh macam ni, siku tak sampai. Tu macam mana tu dia haji? Rukun tawaf, rukun haji umrah tawaf. Syarat sah tawaf kena ada wudu. Kalau wudu hang ambil tak betul, macam mana hang nak sah haji, nak sah tawaf? Kelas tawaf tak sah, haji nak sah macam mana? Pasal apa? Pasal jadi Pak Haji terkejut. Ini punca dia. Dulu saya ingat orang pergi Mekah tahun 60-an lalu, balik-balik dia berubah dengan akhlak, dengan perangai, dengan apa, boleh baca doa, boleh jadi imam, boleh pergi ke tepi ke tengah. Orang lah ke gamak suruh jadi imam, gamak ketang betul-betul gamak, bukan semua Pak Haji dia jadi imam. Baca Malikiau, macam kutu lapak lauk pada tu. Pasal apa? Pasal tak belajar. Pasal apa? Pasal jadi Pak Haji terkejut. Dia berubah, perubahan tu nampak berbeza. Lah ni saya baca satu buku Syekh Al-Qardawi. Kita baca, saya terang lagi. Kita baca lagi kita, saya terang lagi. Dan aku lihat seorang laki-laki berumatku tiada berkata-kata, ia akan sekolah mukmin. Pada orang yang orang berkata-kata mereka daripadanya. Pakat 24 dia tak kata apa. Maka datang akan satu rahim, yang menghubung sanak saudara. Dia pergi hubung satu rahim. Maka berkata ia sekalian orang mukmin, bukan berkata, berkat olehmu, kerana bahawa seorang laki-laki itu menghubung sanak saudara. Ini satu rahim. Ke depan dia cerita khas buat cerita rahim, akan cerita tajuk khas ya. Dia tak mulai lagi lah. Sebab satu rahim lah ni dah jauh. Dulu sepupu macam dua beradik, lah sepupu macam orang luar. Dua pupu
ghaib. 3 pupu ghaib. 3 pupu ghaibul ghuyub, hilang terus. Ses pupu satu nama, 2 pupu tak tahu, jadi duk main rumah, duk main. 3 pupu tahu. Saya dengan Pak Lah Badui ni, silsilah saya 6 pupu, tapi dia pun tak tahu, kami pun tak tahu. Tengok silsilah tahu. Belah petani. Apa kita ceritakan bab silaturahim tu, bab tajuk khas tu, bab tu. Baik. Dan kulihat seorang laki-laki daripada umatku telah menyala-nyala api neraka dan panas pada tangannya daripada mukanya. Pada tangan, bukan tangan silap, dengan tangan tu potong silap. Pada tangannya daripada mukanya. Maka datangkan sedekahnya itu mendinding atas mukanya, jadi payung atas kepalanya. Baik. Nabi kata, aku tengok ada api neraka nak main makan orang tu. Tiba-tiba mai fadilat sedekah, dia padamkan dosa orang tu. Sedekah, Nabi kata apa? As-sadaqah tu benar, sedekah tu memadamkan api neraka. Dosa-dosa kita yang banyak ni, sedekah memadamkan api neraka, madam dosa kita. Sedekah yang paling afdal ialah sedekah jariah, wakaf, itu yang paling afdal. Bila kita mati, segala amal yang kita buat semua terputus, melainkan 3 perkara. Pertama, sedekah jariah, wakaf. Yang kedua, ilmu manfaatkan. Yang ketiga, doa daripada anak-anak yang saleh. Sedekah jariah, wakaf, saya nampak amalan ni orang Melayu tak berat. Dia wakaf maknanya benda kita sedekah tahan lama. Contohnya apa? Meja, mikrofon, lampu, bangunan, kapet, tanah. Tanah lagi bagus. Bangunan kalau kena ribut, kena apa, habislah. Kapet buruk orang buang lah. Tapi kalau tanah, dia tak rosak. Tu kalau ada pihak sekolah pondok yang sudah jual tu sebagainya tu, sekaki orang jual 30-50 ringgit, beli entah wakaf balik. Satu kaki yang tawakaf tu jadi hak Allah abadan abada sampai kiamat. La yubah, tak boleh jual beli. La yurah, tak boleh dipesaka. La jahwat, tak boleh dihibah korang. Jadi hak Allah Ta'ala abadan abada sampai kiamat. Yang kata wakaf tu, saya baca kitab Syekh Al-Qardawi ya, dalam kitab Fiqhul Awlawiyah, dia bawa satu hadis Nabi. Nabi tengok orang dalam syurga, dan Nabi tengok di pintu syurga ada satu orang dapat pahala haji mabrur, sedangkan dia tak pergi haji. Masa bila yang dia pergi haji? Masa bila dia pergi haji? Cek tengok rupa-rupanya dia ni hasrat mula nak pergi haji. Siap dah, jiran dia mati, tinggal anak yatim. Orang Kedah kata nangoi-nangoi, anak yatim halu-halu. Nangoi-nangoi kalau ikut bahasa tak pernah kena, dia kata anak babi ni nangoi ni. Dalam kamus rasanya di bahasa Kedah nangoi guna nangoi. Tak apalah kita pergi guna bahasa kita nangoi-nangoi lah. Dia halu-halu. Lalu duit dia persiapan nak pergi belanja pergi haji ni, dia impak, dia derma untuk bantu anak yatim. Tercop di pintu syurga dapat haji yang mabrur. Maka ulama-ulama beristilah ambil dalil pada hadis ni, kita kena taqdimul aham alal muhim, dahulukan lebih penting daripada yang penting. Walaupun haji itu penting, ada lebih penting daripada itu. Dan dalam kitab juga Syekh Suqruti cerita lagi lah dalam kitab tu, orang dulu dia ada kawan dia buat ibadat di Mekah. Siang
baca Quran. Malam tahu Quran ibadat dah. Yang tak surat pada kawan ni, dia kata hang siang malam buat ibadat di Mekah Baitul Haram. Hang menangis mengenangkan dosa hang, mengalir air mata hang, tapi hang lupa bahawa banyak saudara-saudara Islam yang mengalir air mata kerana miskin, mengalir air mata kerana susah. Berapa ramai darah-darah, berapa banyak darah-darah mujahidin yang berjuang untuk menegakkan Islam itu. Darah mereka lebih mulia daripada air mata kamu yang sedang menangis Baitul Haram. Mana kena keutamaan terletak lebih. Sebab dia tegur sebagai orang kaya ni, Melayu masuk Arab, rajin pergi umrah. Tempat saya satu orang tu pergi umrah 18 kali. Sekali pergi laki bini saya ingat 10,000 confirm lebih dah. 18 kali, kalau 18 kali dia pergi dapat 180,000. Baiklah, dia pergi sekali sudahlah, jadi pergi dah 170,000. Baik, 170,000 ni kalau dia beli tanah ke, beli rumah ke, buat wakaf, confirm dapat pahala sampai kiamat. Kalau dia tahulah fadilat wakaf tu. Dia buat macam mana jenis Islam hadari, orang mengaji hampa lari, buat ibadat ikut suka, tak tahu mana nak utama tak utama. Nabi habaq akhir zaman, sayati 'alan nasi zamanun, akan sampai pada masa satu masa ubadun juhal, kamu akan tengok ahli-ahli ibadat yang jahil, wa qurra, ulama pusat, yang ulama pula fasik, ulama pula tak beramal dengan ilmu dia, qari pula tak beramal dengan ilmu, tak amal bacaan dia, yang ahli ibadat pula jahil, nak amal ibadat mengaji tak mau. Nabi kata jadi akhir zaman ni jadi macam tu. Kalau dia faham, 170,000 dia beli tanah, buat wakaf, buat sekolah ke, buat masjid, buat surau, lebih besar pada pergi umrah, belum tentu dapat pahala lagi. Buat wakaf confirm. Budaya wakaf, saya tengok orang Melayu tak, yang kuat wakaf ni orang Arab, orang India. Arab kuat. Anda tahu Masjid Azhar Mesir, masjid tertua di dunia, dia dengan Oxford England, dia tua lagi. Kata wakaf dia bilion. Kerajaan Mesir pernah berhutang pada wakaf Azhar. Kaya dia. Sebab tu kita belajar di Azhar, yuran paling murah di Mesir. Segala bangunan, segala gaji pensyarah, segala biaya, segala apa, semua dia ambil pada wakaf Al-Azhar. Kerajaan Mesir pernah berhutang dekat dia. Enta pergi di India, kalau enta sanggup pergi India, kerajaan Hindu mana bantu mesti Islam. Tapi kuat dengan wakaf. Estate wakaf depa. Apa nama, rumah kedai wakaf depa. Kilang wakaf depa. Enta mengaji mesti di India sana, kalau enta sanggup mengaji sana, sanggup makan cara dia capati macam parpun, enta duduk asrama depa free. Mana depa ambil? Semua wakaf depa, kata wakaf. Kata estate, kata wakaf, rumah kedai, kata wakaf, kilang, kata wakaf. Melayu tak ada bab tu. Kesedaran buat wakaf tu tak ada. Sebab tu ulama ayat dia tak hidup. Tu yang serah kerajaan pokok senar, serah penanti apa nama nanti tak. Padahal serah kerajaan, sebab duit wakaf tak ada, kita nak dana. Kerajaan tak bantuan lebih. Di kesilapan kita, kelemahan usaha, sebab tu macam wakaf dia tak faham wakaf kan. Baik. Sebab tu kita nak hadiah, kita terutama lagi orang mati. Orang mati dia macam orang lemah, duduk terkapal-kapal di alam barzah, nak pelampung nak amalan hidup dia hantar ke mereka. Zikir, tahlil, wakaf, tu dia hantar apalah kat mereka. Sebab tu lah kita kena nak buat kebajikan mak ayah dia mati, cara gitulah. Lain perzikir tadi, kita boleh buat wakaf untuk mereka, kita apa dapat, mereka apa dapat sama. Tadi jumpa, saya masih diurus lagi lah yang wakaf yang ada pondok, yang jeneri tu, sahabat kita, alhamdulillah nak kutip ke 1,000 dapat. Boleh beli tanah sekaki 30 ringgit, wakaf balik kan. Baik. Tu orang kata sedekah-sedekah ni dinding pada dosa.
bersedekah memadamkan api neraka. Sebab tu orang yang pemurah dia tak bankrupt. Orang kuat bersedekah, sebab tu orang kuat bersedekah dia tak bankrupt. Kalau bankrupt pasal ni bukan pasal kuat bersedekah. Awak tak bankrupt, duk belanja orang selalu bankrupt dah bang mat. Oi, gunung kalau orang duk korek runtuh bohong. Bankrupt pasal ni bukan pasal suka sedekah. Allah ganti balik. Dia ganti bukan dengan duit, dia ganti nasihat badan, anak cucu tak meragam, kereta tak meragam, itu dia ganti balik lah tu. Bukan dia ganti dengan duit juga. Nampak tak? Itu kata berkat. Dan satu riwayat Rasulullah SAW, api neraka Jahannam itu namakan baginya wadi, lembah wil. Api neraka lah. Makalah dalamnya bapa ular dan kala. Panjangnya lembah wil itu, panjangnya ular tu, tiap-tiap satu ular itu perjalanan sebulan. Ular dan neraka nak tokak orang tak semayang tu, panjang dia sebulan jalan baru sampai. Start daripada ujung sampai kepala hujung. Menggigit ia akan orang yang meninggalkan semua dia tokak. Maka mendidihlah bisa dalam tubuhnya itu 70 tahun. Esok minyak angin bukan ada makcik, oi, buluh pun tak ada. Tok-tok minyak angin tapi ke mana tak tahulah. Dunia ni orang kata kalau kena patut ulang, buluh tu bagi khasiat dia, buluh gaji. Enta gajikan buluh tu serbuk dia tu, enta boleh ayak. Kacau baik dia mendap. Ayak tu bagi orang yang kena patut ulang tu minum, dia serbuk buluh tu, enta sapukan tempat kena patut, insya-Allah tawak. Dia ulang ni dengan khasiat penawak, bisa dia buluh. Lepas tu dia kena godam sikit, dia tak bergerak dah. Kita bisa ulang ni dunia. Ulang neraka makcik, oi, sari perjalanan start daripada kepala sampai ke hujung, sari baru sampai. Mata daripada api neraka, gigi daripada besi. Allah, dia patut dia bisa 70 tahun. Bukan sekat tu, pernah bercerai lah. Maka bercerai dagingnya daripada segala tulangnya. Daging luruh habis, tinggal tulang. Ini azab orang tak semayang. Ala kulli hal, kita kelar semayang lama-lama ni kena qada balik lah. Kalau kita tak pernah duk qada semayang, haram semayang sebarang sunat, baik raya, baik tarawih, baik apa. Tapi kalau kita duk qada juga, sunat-sunat juga, tak apalah. Tidak nak bersedekah aja, berhutang tak bayar, mana boleh. Tak bayar juga, sedekah juga, tak apalah kan. Anak-anak kita umur 7 tahun latih semayang, 10 tahun tak mau semayang, rotan, piak anak kita tu. Jangan kesian, bab semayang tak boleh kata kesian ke anak ni. 10 tahun suruh rotan tak mau semayang. Lihatkah bagiannya main bertemayang, rotan, piak, budak biasa lah. Ingat arwah orang tua cengih, orang tua saya dulu, dia guru saya lah, guru ajar dekat-dekat lah. Pukul 10 kita budak-budak kita dekat rumah tak takut. Pas maghrib tidur dah, main siang, main pahala letih. Orang tua tu balik tengah malam pukul 11 dia rentak ke lambu, dia pergi ambil bilik ayak. Dulu ada bilik ayak Telaga lah dulu, bukan di kampung Telaga tu. Cengih dengan semayang. Kena gitulah, nak bagi rak, nak bagi besa. Na'udzubillah minan nar maradil jabbar. Rindu dengan Allah Ta'ala api neraka dan daripada murka Tuhannya mak keras. Itu Allah Ta'ala daripada azab neraka. Ingat ya, api neraka lebih panas daripada api dunia 70 kali ganda. Api dunia dicelup layak, dicelup, diangkat, dicelup, diangkat, dicelup, diangkat. Kalau mercik bunga api neraka atas dunia ni, terbakar segala gunung ganang, kering segala lautan, penajasat kata api neraka tu. Na'udzubillah min dzalik. Tasbih satu sekali kita tak nak. Baiklah, al-babus tsani fi qus. InsyaAllah bulan depan seronok tajuk dia, azab siksa orang dahaka dengan mak ayah. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya?
Lain masalah ni pun tak apa, bukan masalah ni ya. Hukum hakam lain pun tak apa. Apa dia? Iya ya. Baik. Kita berdoa ni ialah kita berdoa pada Allah. Kita berdoa pada manusia, doa walau pada orang kafir untuk selamat di dunia tak apa, tak salah. Berdoa selamat untuk akhirat tak boleh. Kita bagi selamat datang, selamat jalan tak apa, untuk dunia pada orang kafir tak apa. Selamat dunia tak apa. Yang tak boleh akhirat tak boleh lah. Jadi kita berdoa ni mana kita berdoa pada Allah, kita yakin pada Allah, kita berdoa pada Allah lah. Mereka lah tak boleh daripada ikut suka. Mereka berdoa juga cara mereka lah. Punya pasal mereka lah. Mana kita berdoa tu berdoa ikhtiar kita, tak ada masalah tu. Kita berdoa tak untuk keselamatan semua sekali. Makna selamat dunia ni kalau orang kafir untuk dunia saja, tidak akhirat. Kan untuk orang Islam selamat dunia akhirat. Tapi ada orang yang kita kadang-kadang buruk sangka, teruk sangka, kesian. Saya marah satu ustaz. Dreba tu Syiah, pilot tu api Iran, kepada bang sorok di Iran. La ilaha illallah. Saya kata awak lah awak yang terburuk sangka, berdosa tu. Kita tahukah di kononnya dia Syiah, dia dreba pilot ni. Dia buat pi Iran. Apa punya cerita ni merapu buruk sangka. Kita ni diajak baik sangka. Kita baik sangka tak betul buat apa dapat pahala. Tapi kalau kita buruk sangka tak betul, berdosa pri. Tengok orang-orang duk makan duduk kedai kopi maghrib apa depa lebay ni. Kan maghrib duduk kedai kopi lebay apa ni. Tu buruk sangka. Baik sangka agak depa ni buka puasa kono. Di depan musafir kot jemaah boleh jamaah. Kita kena baik sangka macam tu. Dia terus buruk sangka pergi hukum orang tu, berdosa kita. Dia kata pilot tu Syiah, pihak tu awak kata mempelari pi Iran. Apa cerita buruk. Kata pengganas pun ada, kesian keluarga dia. Disorok terangkan ni orang kuat keadilan, orang kuat Anwar Ibrahim. Tak pergi kuat marah simpati Ibrahim sampai pelari orang berterbang, tak pernah sabar langsung cerita tu. Ya, apa lagi sila? Ya. Yang bom satu hai bom Ibrahim tu fatwa lama dah 2006 dah. Perubatan dia banyak syirik, banyak benar khilafat dan bid'ah. Pelik menteri pula pergi kat dia. Tu dia marah tu. Hampa pemalu aku pakai gelak kat aku. Aku duduk tintak, duduk bomo depan atas bomo dorimi lah macam-macam kat aku. Hampa nak bertanding ketua bahagian, hampa nak bertanding pilihan raya, semua pakai menjumpa aku. Tidak tampak hari hanya hang menang rebah aku tolong hang tu. Hang mai jumpa aku. Dia londeh habis. Menteri hak depan nama jumpa dia ada menteri hang. Oh baru kita tahu puak-puak tu pernah bertanding pilihan raya pakai jumpa bomo tu. Dia bomo tu syirik. Dia fatwa dah lama dah. 2006 lagi dah. Cekak dah perubatan dia tu. Dia dapat bid'ah banyak guna ke jin guna apa Allah alam. Dia kata apa kalau terbang jin pegang. Darat tak turun, atas pun tak naik. Pergi topong buluh orang tu. Mujur tak ada sonai, kalau sonai jadi dorimi betul. Ya, sila lagi. Perempuan tak ramai cuti sekolah kot ni. Pada 4 orang perempuan dia ramai kat belakang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala ashabihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li muslimat. Allahumma as'aluka al-mu'afat wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak buku ni, ada lagi buku ni. Saya ambil Kuala Lumpur tu. Kita belajar. Allah.